Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Halo adik-adik yang nikmat sekalian. Jadi kita jumpa lagi bersama dengan Cikgu Haji Umar bin Hamad dalam slot YouTube, iaitu Cikgu Umar Teka-teki Rakyat. Minta subscribe supaya ilmu ini dapat melebar, dapat viral ke seluruh dunia, insya-Allah. Jadi pada hari ini, hari Rabu 19.3, jadi cikgu doakan semoga adik-adik sihat walafiat dan dapat menjawab soalan-soalan cikgu ni. Cuba menjawab dan cikgu akan kongsi jawapan dari masa ke semasa. Cikgu dah bagi 5 soalan Imam Ghazali yang dicabar oleh tuan guru, 11 orang guru. Jadi cikgu petik 5 soalan saja daripada sebelah itu. Soalan yang pertama ialah ada 2 orang minum arak. Jadi ada seorang daripadanya dikenakan hukuman, seorang lagi dilepaskan begitu saja. Pada pendapat anda, apakah sebabnya wahai Tuan Imam Syafi'i? Ditanyakan oleh Tok Guru. Jadi Imam Syafi'i jawab, ditakdirkan dapat ilham daripada Allah SWT sebab benda yang baik. Jadi Imam Syafi'i menjawab bahawa orang yang kena denda itu ialah orang yang cukup akil baliknya. Jadi minum arak ni haram dari sisi Islam. Dan orang yang kedua tu budak tak cukup akil balik, jadi tidak dikenakan apa-apa hukuman. Flu begitu licin sekali dijawabkan oleh Imam Syafi'i. Soalan yang kedua, seorang pemuda menyembelih kambing di rumahnya dalam keadaan dia tu menyembah berhala. Dia kafir, musyrik, dan dia keluar untuk satu keperluan. Jadi takdirkan Tuhan bagi hidayah pada dia masuk Islam. Bila balik, dia minta isteri dan anak-anak dia, kamu makanlah kambing tu yang aku sembelih tadi. Aku tak boleh makan kerana haram bagi aku. Kamu makanlah. Jadi jawapannya, bagaimanakah jawapannya Imam Syafi'i? Tanya oleh guru tanya dia. Syafi'i menjawab, dia kata orang itu masa dia menyembelih kambing itu dia masih lagi musyrik, kafir. Jadi haram. Bila dia keluar tu dia masuk Islam, bila balik tu dia tak boleh makan kambing itu sebab dia sembelih dengan nama berhala. Dia tak boleh. Jadi isteri dia, anak-anak dia pun ikut dia masuk Islam belaka. Jadi itulah ceritanya. Jadi kami disembelih secara haram dengan cara tidak menyebut nama Allah, maka haram dimakan oleh orang Islam. Itulah jawapan Imam Syafi'i. Yang ketiga, seorang sedang minum air, jadi dia minum separuh gelas dan dibenarkan separuh gelas lagi diharamkan. Tak boleh. Apakah sebabnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i menjawab, semasa orang itu minum air itu bersih, minum segelas lagi itu keluar darah daripada hidungnya masuk ke dalam air itu, maka diharamkan minum. Itulah sebabnya tak boleh minum setengah gelas lagi itu. Baik, yang keempat, ada 5 orang berzina dengan seorang perempuan. 5 orang. Orang yang pertama dikenakan hukuman bunuh. Orang yang kedua dikenakan hukuman rejam. Yang ketiga dikenakan hukuman zina. Yang keempat dikenakan hukuman separuh zina. Dan yang kelima tidak diapa-apakan, tak kena apa-apa. Baik, apakah pandangan kamu wahai Imam Syafi'i yang bijaksana? Ditanya oleh Tok Guru yang jealous kepadanya itu untuk menjatuhkan Imam Syafi'i di depan khalayak ramai, di depan Harun al-Rashid di Baghdad. Baik, Imam Syafi'i menjawab dengan izin Allah. Dia kata orang yang pertama zina itu sebab dia kata zina ni halal dalam Islam, maka dia jatuh murtad, maka dia mesti dibunuh. Itulah sebabnya dia dibunuh. Yang kedua, orang ni ialah dia panggil muhsyan. Orang yang kedua ni muhsyan, dia sudah berkahwin. Dia pernah berkahwin dan dia berzina, maka dikenakan hukuman rejam. Orang yang ketiga dikenakan hukuman zina kerana dia ni ghairu muhsyan, mana dia belum berkahwin lagi, tapi dia berzina, maka dikenakan hukuman separuh zina. Dikenakan hukuman zina. Orang yang keempat, orang ini tak masuk akil balik lagi, tapi dia berzina, maka dikenakan separuh hukuman zina. Yang ketiga tadi hukuman zina. Yang keempat tu sebab dia tak cukup akil balik lagi, tak masuk akil balik lagi, mana dia kenakan separuh hukum zina. Dan yang kelima tu orang GILA, orang gila. Apabila dia berzina, dia dilepaskan begitu saja sebab dia gila, tak cukup akal. Itulah jawapan Imam Syafi'i. Baik, jadi soalan yang kelima dan 4 soalan tadi ditanyakan bergilir oleh Tuan Guru 11 orang. Kita ambil 5 saja soalan. Dan terima kasih kepada Ustaz Muhaddir bin Haji Jol. Saya ambil pada buku dia, dan terima kasih kepada semua pengarang buku yang memberi sumbangan untuk masuk dalam YouTube ini. Semoga kami doakan semoga tuan-tuan semua menjadi mukarrabun Allah SWT dan masuk dalam syurga Firdaus bersama dengan para anbiya, para siddiqin, para syaikhul salihin dan wa sunna ulaika rafiqa, insya-Allah
terima kasih banyak-banyak, ilmu anda dimanfaatkan melalui YouTube ini, insya-Allah. Dan soalan yang kelima, seorang pemuda untuk menguji isteri dia bagi satu uncang. Uncang ni kandi dia, uncang buat daripada kain, dalam tu ada bahan. Jadi dia cabar isteri dia kata, kamu kosongkan uncang ini dengan syarat beberapa perkara kamu tak boleh buat. Kalau kamu buat, kamu tertalak, jatuh talak, kamu diceraikan. Yang pertama, kunci kepada uncang ini kamu tak boleh buka, kamu tak boleh bakar, kamu tak boleh belah, dan kamu tak boleh uraikan talinya itu. Jadi bagaimana cara kamu nak mengosongkan isi dalam uncang ini? Kalau kamu lawan ataupun tidak ikut peraturan, kamu akan diceraikan. Jadi isteri dia ni seorang yang bijaksana. Jadi Imam Syafi'i kata, dia rasa bahawa dalam uncang itu terdiri daripada bahannya ialah sama ada garam ataupun gula. Jadi dia celupkan ke dalam air beberapa jam kemudian, jadi gula tu larut, garam tu larut, jadi kosonglah pundi-pundi itu. Itulah jawapan bagi Imam Syafi'i. Okey, terima kasih. Dan wahai adik-adik sekalian, jadi soalan baru yang saya kemukakan sikit lagi, iaitu apabila dijawab dengan begitu lancar sekali oleh Imam Syafi'i ke 11 soalan, saya bagi contoh 5 soalan saja tadi lagi. Jadi tuk guru tu hampa ataupun frustrated, maknanya kecewa kerana tidak dapat memalukan Imam Syafi'i, kerana mereka jealous sangat pada Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i ini sangat genius, sangat bijak di depan Harun al-Rashid, Sultan al-Rashid. Jadi bila sudah tu jawab dengan sempurna, jadi majlis pun nak surah, jadi Imam Syafi'i minta pada Sultan al-Rashid, pada moderator, supaya dijawabkan satu soalan oleh tuk guru itu yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Kalau mereka boleh jawab, maka alhamdulillah, syukur pada Allah. Kalau mereka tak boleh jawab soalan saya ini, maka janganlah cuba-cuba lagi hendak menguji saya. Dia kata, saya dah serik dengan ujian ini. Jadi cukuplah, dia kata. Jadi soalannya begini. Jadi minta adik-adik jawab. Tuk guru ni cikgu tak cerita lagi sama ada dia boleh jawab ke tidak soalan Imam Syafi'i ini. Jadi adik-adik cuba jawab dalam masa seminggu ni. Cikgu akan kongsikan jawapan yang bernas pada minggu depan. Baik, soalan Imam Syafi'i kepada tuan guru itu ialah, wahai tuk guru yang bijaksana sekalian, tuanku, jadi soalan patih ialah, ada seorang meninggalkan sebanyak 600 dirham. 600 dirham. Tidak kaya lah orang ni. Tapi dia mewasiatkan kepada orang yang membagi secara faraidnya kepada keluarga dia, hanya saudara perempuannya sahaja dapat 1 dirham. Dia bagi itu saja kelu. Saudara perempuan dia seorang dapat 1 dirham. Jadi minta tuan-tuan guru agihkan 599 dirham lagi tu kepada sanak saudara orang ini supaya mendapat proposisi yang betul, proportion yang betul, dan cukup sebanyak 600 dirham itu. Jadi cuba tuan-tuan guru cerita kepada saya bagaimana pembahagian itu berlaku. Jadi tuan guru pun coba-coba. Jadi minggu depan kita akan bagi jawapan. Jadi adik-adik tolong fikirkan dulu. Jadi terima kasih adik-adik, setakat itu saja. Minggu depan kita berjumpa lagi, insya-Allah. Dan jangan lupa subscribe kepada YouTube channel Cikgu Omar Teka-teki Rakyat. Ada manfaatnya, insya-Allah, dan sharekan kepada orang lain di seluruh Malaysia, Indonesia dan seluruh dunia, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Thank you.